Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sambung dalam pengajian kita dalam surah Yusuf. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil sebelum kita masuk dari membincangkan tafsir surah Yusuf. Di antaranya hikmah ataupun kita kata ibarah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menzahirkan kesabaran dia, menzahirkan kesabaran, nak menunjukkan fadilat sabar yang sangat besar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mutadarri'an bidar'i sabar, sungguh bersabar di atas kesakitan, di atas ujian yang menimpanya. Kita lihat bagaimana dalam surah Yusuf, satu ujian demi satu ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS. As-sabru miftahul faraj, iaitu kesabaran ini adalah satu kunci kepada apa? Kepada jalan keluar. Sebelum kita menjumpai jalan keluar, kena bersabar dulu di atas ujian yang menimpa kita. As-sabru nisful iman, kesabaran juga adalah separuh daripada iman. Kesabaran juga adalah tariq tahqiqin nasr, satu jalan untuk dapat direalisasikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendapat nasr, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, diperlukan kesabaran. Sebab itu kita katakan as-sabru ma'an nasr, an-nasr ma'as sabr, iaitu pertolongan beserta dengan kesabaran. Al-usr ma'al yusr, kesusahan beserta dengan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu bersama dengan kesusahan adanya kesenangan, kemudahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala pernah memberi pertolongan kepada rasul-rasul sebelum daripadanya. Selepas mana rasul-rasul dah tak ada arah dah habis cara dah kepada umat dia, macam mana cara nak buat, dah tak tahu dah, Allah taala memberi pertolongan pada nabi-nabi sebelum ini. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah memberi kemaafan kepada saudara-saudaranya yang pernah mengkhianatinya. Nabi Yusuf AS telah berkata, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jangan bersedih lagi pada hari ini, yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kamu. Sebab Nabi Yusuf ampunkan kesalahan mereka, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan mereka. Kemudian kisah Nabi Yusuf ini menunjukkan panjang lebarnya kisah tentang pembebasan Nabi Yusuf secara mutlak. Seperti mana bebasnya serigala daripada darahnya, iaitu Nabi Yusuf AS telah dikhianati oleh saudaranya, adik-beradiknya, yang mana mereka lumurkan darah di baju Nabi Yusuf. Kemudian mereka kata kepada ayahnya Nabi Yaqub AS, Nabi Yusuf telah dibaham oleh serigala. Sebenarnya tidak, darah saja mereka letak pada baju, lumurkan pada baju Nabi Yusuf, tetapi tak ada kesan koyak. Dan Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam Quran beberapa syahadat, penyaksian bebasnya Nabi Yusuf daripada kesalahan. Seperti mana Imam Ar-Razi telah menyebutkan dalam tafsirnya,
iaitu yang pertamanya iaitu syahadatu rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sendiri, iaitu dengan menjadi saksi terhadap pembebasan Nabi Yusuf daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran dalam surah Yusuf ini, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami palingkan Nabi Yusuf daripada keburukan, daripada fahsya, perzinaan. Allah Ta'ala palingkan Nabi Yusuf. Sesungguhnya Nabi Yusuf AS di kalangan hamba-hamba kami yang mukhlis, mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadi saksi pada ayat ini, iaitu suci Nabi Yusuf AS daripada dosa. Allah Ta'ala menyatakan linasrif, 4 kali linasrifa. Lam tersebut adalah bermaksud lam takkid, iaitu ayat penegasan. Dalam Quran bila ada lam berbaris bawah memasuki fi'il mudhari' ataupun dipanggil sebagai present tense, maka lam tersebut memberi maksud penegasan. Wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Di sini Allah Ta'ala dalam ayat ini untuk menyucikan Nabi Yusuf, bebas Nabi Yusuf daripada dosa. Allah Ta'ala menyatakan linasrif, Allah Ta'ala selamatkan dia, alihkan dia, selamatkan dia. Kemudian disebut perkataan fahsya. Fahsya dalam Quran bermaksud perzinaan. Yang selalu khatib Jumaat baca inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fahsya bermaksud zina. Kemudian Allah Ta'ala mengiktiraf innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf AS di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang terselamat, yang diberi keselamatan. Penyaksian yang kedua, penyaksian daripada syaitan, iaitu bebasnya Nabi Yusuf AS daripada dosa. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Sad, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaan kamu, la'ughwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan semua manusia anak Adam. Ini sumpah syaitan kepada Allah Ta'ala. Dia nak menyesatkan semua anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang mana Allah Ta'ala selamatkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin di sini adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi syaitan sendiri mengakui dia tidak boleh, tak mampu untuk menyesatkan, untuk menggoda orang-orang yang mukhlasin, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Yusuf adalah di kalangan mukhlasin, seperti yang kita bacakan ayat tadi. Penyaksian yang ketiga, bebas Nabi Yusuf daripada dosa, penyaksian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam sendiri. Hiya rawadatni an nafsi, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Qala hiya rawadatni an nafsi. Penyaksian daripada Nabi Yusuf bukan dia yang menggoda permaisuri Raja Mesir, tetapi dia yang menggoda aku. Sebab itu Nabi Yusuf AS menyatakan, Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai berbanding apa yang mereka ajak aku kepada perkara yang tak baik. Penyaksian yang keempat, iaitu penyaksian Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir. Dia kata apa? Fa innaha i'tarafat bi bara'atihi wa taharatihi, iaitu permaisuri Mesir sendiri mengiktiraf, menjadi saksi, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
bebas daripada kesalahan. Seperti mana maka permaisuri Mesir ini telah menyatakan kepada wanita-wanita Mesir yang dia kumpulkan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Sesungguhnya aku telah menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makna bukan Nabi Yusuf yang menggoda dia, tapi dia yang bagi tahu, aku yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam fasta'sam, tapi diselamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qalat, permaisuri Mesir kata lagi, al-an hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sekarang dah jelas, tengok, aku berikan kepada kamu pisau dan buah apel, lalu Nabi Yusuf sehingga terhiris tangan kamu tak sedar. Iaitu cantik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Perkara yang kelima, penyaksian daripada ahli al-aziz, iaitu daripada Raja Mesir sendiri. Iaitu dia kata apa? Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Penyaksian Raja Mesir, dia menyatakan sekiranya baju Yusuf dikoyakkan daripada belah depan, maka fasadaqat, isteri dia betul, Nabi Yusuf pendusta, salah. Sekiranya baju Nabi Yusuf dikoyakkan bahagian belakang, makna isteri dia yang berdusta, tetapi Nabi Yusuf di kalangan orang yang benar. Kerana baju Nabi Yusuf koyak bahagian belakang menunjukkan isteri dia tarik baju Nabi Yusuf, jadi Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Penyaksian yang keenam, iaitu wanita-wanita Mesir yang mana yang dikumpulkan oleh permaisuri Mesir tadi. Mereka bersaksi, mereka yang terpotong tangan, terhiris tangan mereka tadi, mereka bersaksi dengan perkataan mereka, ma'alimna alaihi min su, tiadalah kami mengetahui ke atas Nabi Yusuf daripada keburukan, daripada apa-apa keburukan. Maksudnya Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Semua penyaksian ini adalah penyaksian yang qat'i, penyaksian yang pasti, iaitu Nabi Yusuf adalah bebas, terselamat daripada tuhmahan, tuduhan dia sebagai seorang yang menggoda permaisuri Raja Mesir. Faman arada an yattahimahu bil hammi ala su' ilman bi anna al ham amrun nafsiyun la iqaba alaih fa huwa min du'atis su'. Siapa yang tuhmah Nabi Yusuf dengan menyatakan Nabi Yusuf nak melakukan perkara yang tak baik, maka tidak ada la iqaba alaih, tidak ada apa? Tidak ada hukuman ke atasnya. Dan juga ahlul jahal, orang-orang yang jahil, yang tak tahu, tidak ada hukuman ke atas mereka, tak tahu perkara ini. Tapi semuanya telah dijelaskan dalam surah Yusuf ini. Beberapa penyaksian daripada Allah, daripada syaitan, daripada Nabi Yusuf sendiri, daripada isteri permaisuri Mesir, daripada permaisuri Mesir, dan juga daripada Raja Mesir sendiri. Kisah Nabi Yusuf ini memberi petunjuk kepada kita, iaitu la dafi'a li qada'illahi ta'ala wala mani'a min qadarillahi ta'ala, wa annahu ta'ala idza qada lil insan bi khairin wa makramah lam yamna'hu anhu ahadun walau ijtama'a al-alam alaih. Allah Ta'ala ni nak menunjukkan kisah Nabi Yusuf. Kalau Allah Ta'ala nak muliakan seseorang, berkumpullah satu dunia untuk menghalang kebaikan daripada orang tersebut, tetap orang tersebut akan dapat kebaikan kerana Allah Ta'ala nak. Begitu juga suatu mudarat yang Allah Ta'ala nak kepada seseorang, berkumpullah satu dunia untuk menghalang mudarat tersebut daripada terkena kepada orang tadi, pasti akan kena kerana Allah Ta'ala nak. Itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan yang Allah Ta'ala nak kepada Nabi Yusuf pasti akan dapat, walaupun mereka nak buat jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
Dan kisah ini juga menunjukkan al-hasad sababun lil khazlan wal khusran. Sifat hasad dengki ni bukan sifat yang baik. Dia adalah sebab kehinaan dan juga kerugian. Tengoklah apa yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Mereka berkhianat kepada adik mereka sendiri, Yusuf AS. Last kali mereka tunduk. Mereka terpaksa datang untuk menadah tangan, meminta beberapa makanan kepada diri mereka dan keluarga mereka, kerana negara mereka ditimpa dengan musim kemarau. Kemudian as-sabru miftahul faraj, kesabaran adalah kunci kepada jalan keluar. Nabi Yaqub AS apabila dia bersabar, maka dia berjaya sampai kepada objektifnya. Seperti itulah Nabi Yusuf AS, apabila dia bersabar, dia juga telah berjaya. Kita lihat dalam surah Yusuf, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Alif lam ra. Alif lam ra nak menunjukkan kepada kita ini adalah tanda-tanda ayat makkiyah. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Surah ini surah makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bila ada alif lam ra, alif lam mim, ha mim, itu tandanya adalah tanda ayat surah ini adalah surah makkiyah. Dan ada dalam Quran ini benda-benda yang kita tak boleh tahu. Fa inna bi kulli ma, setiap apa yang, bukan setiap apa yang kamu tahu itu kamu boleh beramal. Sebab dalam Quran ini alif lam ra pelbagai takwilan tafsir di kalangan ulama. Ada yang kata alif itu Allah, lam itu adalah Jibril, lam. Semua itu adalah tafsiran di kalangan ulama. Tafsiran yang paling tepat alif lam ra ini kita tak tahu maksud yang paling tepat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang aqrab ila shawab, yang hampir kepada tepat. Yang ulama nyatakan alif lam ra ini, sebahagian ulama salaf menyatakan tujuan dia adalah untuk memberi hentakan, nak memberi satu kejutan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman dengan Quran. Bila mana dibacakan Quran, mereka tak nak dengar. Mereka tak nak dengar. Bila Nabi berdakwah dengan bacaan Quran, mereka tak nak dengar. Bagaimana cara mereka nak dengar? Maka disebutkan beberapa patah, beberapa huruf seperti alif lam ra. Mereka akan apa benda tu? Alif lam ra. Jadi mereka akan dengar. Bila mereka akan dengar, mereka tak tahu alif lam ra tu apa, mereka akan dengar. Bila mereka akan dengar, Nabi pun baca tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi bila mereka dengar, jadi makna dakwah dah sampai. Terpulang pada mereka nak beriman ke tidak. Itu cara dia. Sebagai ulama salaf menyatakan itu antara pendapat yang paling tepat. Dan pendapat yang kedua, yang paling antara yang paling aqrab ila shawab, yang hampir kepada tepat, iaitu Nabi ini adalah berbangsa Arab, dan orang-orang Arab adalah dipanggil sebagai fuhulut ta'bir. Fuhulut ta'bir iaitu sastrawan yang hebat, yang gah. Jadi mereka ini, kalau perkataan-perkataan biasa mereka tak nak dengar, Quran pun mereka tak nak dengar. Jadi mereka tak tahu tentang mukjizat Quran. Bila Nabi baca, mereka orang Arab, mereka sastrawan Arab, dan Nabi baca itu adalah bahasa Arab, jadi baru mereka terdengar alif lam ra, mereka nak tahu apa benda alif lam ra tu. Kemudian Nabi baca tilka ayatul kitabil mubin, barulah mereka tahu ini adalah bukan daripada perkataan Muhammad, ini perkataan selain daripada Muhammad. Kerana manusia tak mampu untuk mendatangkan ayat seperti ini. Kerana kalau
ada manusia mampu, kami lebih mampu, kerana kami adalah fuhulut ta'bir, sastrawan Arab pada ketika itu. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat kitab yang menjelaskan, yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berfikir. Sebab ayat yang turun kepada bangsa Arab. Bangsa Arab mereka mahir bahasa mereka tahu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Allah Ta'ala ceritakan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Bima awhayna ilaik, dengan wahyu yang kami telah wahyukan kepada kamu, iaitu Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sesungguhnya kamu sebelum ni wahai Muhammad, kamu tak tahu pun cerita ni. Cerita kisah Nabi Yusuf ini berlaku sebelum Nabi Muhammad. Nabi memang tak tahu. Macam mana Nabi tahu? Nabi tahu Quran kata adalah melalui bima awhayna ilaika hadzal Quran, dengan sebab wahyu daripada Quran ini Nabi boleh ceritakan kisah Nabi Yusuf. Kalau tidak, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, sebelum ni kamu tak tahu langsung cerita tentang kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lihat permulaan surah ini dengan permulaan surah Yunus. Surah sebelum surah Yusuf adalah surah Yunus. Sebelum surah Yusuf adalah surah Hud. Hud dulu. Sebelum Hud baru Yunus. Surah Yunus, surah Hud, dan juga barulah surah Yusuf. Quran menyifatkan di sini tilka ayatul kitabil mubin, dengan perkataan mubin. Dan dalam surah Yunus dan juga dalam surah Hud disebutkan perkataan tilka ayatul kitabil hakim. Nampak tak perbezaan dia? Dalam surah sebelum ni alif lam ra juga. Dalam surah Yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Hakim menggunakan perkataan al-hakim. Dalam surah Yusuf ayat yang sama, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Dia tak letak hakim, letak mubin. Apa perbezaan dia? Sebab dia adalah surah Yusuf adalah menceritakan tentang peristiwa. Bila menceritakan tentang peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang Nabi Yusuf AS telah lalui, maka sesuailah diletakkan perkataan al-bayan, iaitu perkataan mubin. Itu adalah kitab Allah yang jelas, yang nyata. Sebab cerita ni kena jelas, cerita kena nyata. Sebab kisah Nabi Yusuf banyak cerita, tak ada hukum hakam sangat, banyak cerita. Adapun surah Yunus diletakkan tilka ayatul kitabil hakim. Hakim ni yang kukuh, itulah kitab Allah Ta'ala yang kukuh, yang kuat. Sebab apa perbincangan dalam surah Yunus bukan cerita tentang kisah, tetapi cerita tentang mengisbatkan, mensabitkan usuluddin, iaitu akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisbat, mensabitkan wahyu, mensabitkan kenabian Nabi, dan juga menceritakan hari kebangkitan, hari pembalasan, kehidupan selepas kematian. Itu semua menunjukkan adalah tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang kukuh, yang tidak ditukar. Sebab itu letakkan hakim. Itulah kesesuaian dia, disifatkan dengan hikmah. Hakim. Kemudian kita lihat lagi, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan ini adalah ayat-ayat kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim Al-Mubin, yang jelas. Apa maksud yang jelas? Yang mana menyingkap segala perkara yang tersembunyi dalam kisah tersebut, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya.
termasuklah menjelaskan halal dan juga haram dalam surah Yusuf, menjelaskan batasan-batasan hukum hudud, batasan-batasan, iaitu menjelaskan hukum hakam. Kemudian Quran sebut inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Quran ini kepada Nabi SAW, Nabi yang berbangsa Arab, dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pula adalah afsahul lughat, bahasa yang terbaik dan bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas penggunaan dia, bahasa yang paling banyak perkataan dia. Bahasa Arab kami turunkan Quran supaya kamu belajar. Malam takunu ta'lamun, apa yang dahulunya kamu tak tahu mengenai kisah-kisah, mengenai perkhabaran umat terdahulu, dan juga supaya kamu belajar dalam kisah Yusuf adab-adab dan juga akhlak, hukum hakam syariat. Kamu belajar dalam surah Yusuf, belajar bahasa Arab, kerana di dalam surah Yusuf ini ada manhaj kehidupan yang normal dalam siasat, dalam politik, dalam ijtima', dalam sosial, al-iqtisad, dalam ekonomi, dan juga urusan-urusan kenegaraan. Semuanya terdapat di dalam surah Yusuf. Sama ada secara untuk kemasyarakatan sosial ataupun tidak, semuanya asasnya ada dalam surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir dia kata apa? Dia kata diturunkan Quran melalui satu kitab. Kitab dipanggil kitab Al-Quran, itulah semulia-mulia kitab. Kemudian kitab tersebut menggunakan semulia-mulia bahasa, iaitu bahasa Arab, dan juga diturunkan kepada semulia-mulia Rasul, iaitu Nabi SAW, dengan perantaraan daripada semulia-mulia malaikat, iaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Dan diturunkan bermula penurunan Al-Quran adalah pada semulia-mulia bulan dalam setahun, iaitu bulan Ramadan. Jadi maksudnya semuanya paling mulia. Sebab itu Quran menyatakan selepas itu Quran menyatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan ceritakan kepada kamu sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita secara tafsir, secara detail mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebab apa dipanggil ahsanal qasas? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kerana dalam terkandung dalam surah Yusuf ini beberapa ibrah, beberapa hukum yang boleh untuk mengambil pengajaran, yang kita boleh mengambil pengajaran, hukum dan juga hikmah. Sama ada urusan agama ataupun urusan dunia. Kemudian kita lihat lagi pada ayat berikutnya, ayat yang keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam telah berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni, sesungguhnya aku, ra'aitu 11 kaukaban, aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, aku melihat matahari dan juga bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepada aku. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam telah berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anak kesayanganku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kamu menceritakan mimpi kamu
yang kamu lihat tadi kepada saudara, kepada adik-beradik kamu, fayakidu laka kaida, mereka akan buat sabotage, mereka akan membuat satu perancangan jahat untuk menjahanamkan kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat yang ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memilih kamu, dan Allah lah mengajar kepada kamu ta'wilil ahadis, mentakwil cerita mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, Allah taala telah sempurnakan nikmatnya kepada kamu wahai Yusuf, iaitu Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, iaitu nikmat kenabian. Wa ala ali Yaqub, dan Allah Ta'ala lah menyempurnakan nikmat kepada keluarga Yaqub. Kama atammaha ala abawaik, seperti mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kenabian, memberi kenabian kepada kedua ayah kamu sebelum ini, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq. Itu adalah ayah kepada Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq, ayah kepada Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat apa munasabah kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelum ini. Ayat yang ke-4 sampai ke-6 ni dengan ayat sebelum ni 1 sampai 3. Kesinambungan dia apa dia? Inilah ayat yang ke-4 ini adalah permulaan ahsanal qasas, cerita yang paling indah, permulaan dia. Kerana bila sebut tentang permulaan ni, dia mesti kena starting, dia mesti elok, supaya orang nak dengar lagi lepas tu. Kalau awal-awal starting tak elok, orang tak nak dengar dah. Dan inilah satu cara untuk mendengar, untuk menarik audien mendengar cerita-cerita ataupun siri episod-episod yang berikutnya. Dan mendengar juga, menarik juga perhatian si pendengar untuk tahu apa kesudahan dia. Tak sabar-sabar nak menanti apa kesudahan dia. Jadi menjadi teka-teki kepada si pendengar ini. Yang mana dimulai dengan Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya mimpi yang pelik. Pada ketika itu Nabi Yusuf masih kecil. 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari semua sujud kepada Nabi Yusuf. Wa ma ajabahu bih, Nabi Yusuf tak jawab, Nabi Yaqub tak jawab, tak ta'wil pun mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan dia sembunyikan. Bahkan Nabi Yaqub pesan, dia tak ta'wil mimpi, tetapi dia pesan kepada anaknya Nabi Yusuf, jangan sembunyikan cerita ni, jangan kamu ceritakan kepada adik-beradik kamu, kerana nanti akan berlaku hasad dengki, akan berlaku busuk hati mereka terhadap kamu. Kemudian kita lihat anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam, adakah mereka ni nabi? Sebelah orang ni ada ulama kata mereka semua bertaubat. Sebelah orang yang khianat Nabi Yusuf, yang campak Nabi Yusuf dalam perigi, last kali mereka bertaubat, mereka jadi nabi. Adakah benar dakwaan tersebut? Sebahagian ulama tafsir menafsirkan ayat al-asbat. Al-asbat ni makna cucu. Qalu amanna billahi wa ma unzila ala Ibrahim
wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Surah Al-Baqarah ayat 136, iaitu mereka berkata kami beriman kepada Allah, kepada kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga Al-Asbat, cucu-cucu Nabi Yaqub, anak-anak cucu Nabi Yaqub, Al-Asbat. Al-Asbat ini nanti kita akan sebutkan apa makna Al-Asbat. Mereka adik-beradik Nabi Yusuf, wa annahum anbiya, mereka semua nabi-nabi. Itu persoalannya. Pendapat yang sahih seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia, iaitu Al-Asbat bukanlah anak-anak Nabi Yaqub. Jadi di sini pada ayat wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, Al-Asbat ini bukanlah pendapat yang sahih, bukanlah bermaksud anak-anak Nabi Yaqub semua menjadi nabi, tidak. Wa innahum humul qabail, maksud Al-Asbat bukan anak-anak Nabi Yaqub, tetapi maksudnya adalah qabilah daripada zuriat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Qabilah itu mana lebih besar lagi, lebih besar lagi daripada anak. Jadi qabilah daripada zuriat Nabi Yaqub, itulah yang mereka akan menjadi nabi. Sebab dalam bahasa kita, dia ada 3 tau. Satu dipanggil bahasa Arab. Bahasa Arab dipanggil sebagai qabilah. Bahasa Ajam, bahasa kita ni, bahasa Melayu, bukan bahasa Arab ni, dipanggil sebagai sya'bun, iaitu dipanggil sebagai bangsa. Sya'bun, bangsa, puak. Dalam bahasa Arab dipanggil qabilah. Dalam lingkungan, di kalangan persekitaran orang Arab dipanggil sebagai qabilah. Untuk Bani Israel, istilah term ini untuk orang Yahudi Bani Israel, mereka menyatakan butun. Butun ni bermakna al-asbab. Al-asbab maknanya butun, itu qabilah juga, sama. Kamu sebutlah wahai Muhammad kepada kaum kamu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika mana Nabi Yusuf berceritakan kepada ayah dia nampak 11 bulan, 11 bintang, 1 bulan dan juga 1 matahari sujud kepada aku. Nabi Yusuf kata, sujud tersebut bukan sujud macam kita semayang, sujud ihtiram, iaitu sujud penghormatan, tunduk kepala. Bukan sujud ibadat macam semayang, kerana tak boleh. Macam mana nak sujud seperti semayang? Makhluk tak boleh sujud sesama makhluk, sujud seperti semayang untuk Allah Ta'ala saja. Kemudian kalau kita lihat, Allah Ta'ala sifatkan perbuatan sujud ini kepada benda, kepada kata nama yang tidak berakal. Dia gunakan perkataan apa? Sajidin. Dalam bahasa Arab, benda yang tak berakal, matahari tak berakal, bulan tak berakal, bintang tak berakal. Bila tak berakal, dia sepatutnya ayat je, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidah. Tapi dia tak sajidin. Sajidin dalam bahasa Arab, ya nun di hujung ini dipanggil plural, jamak muzakkar salim. Plural ni untuk orang laki-laki dan untuk orang yang berakal sahaja. Orang tak berakal tak layak untuk terima ni. Sebab apa? Diletakkan juga sajidin, diletakkan juga sifat orang yang berakal. Wasafa fi'la ghairil aqil biwasfil aqil. Sebab apa? Diletakkan juga sajidin, plural, untuk orang yang berakal. Sebenarnya mereka tak berakal, kerana mereka letak perkataan sujud. Sujud ini adalah untuk orang berakal. Macam mana matahari, bintang semua sujud. Jadi sujud ni sifat orang yang berakal. Kerana itu diletakkan juga, disifatkan juga plural dia dengan sajidin, ya nun, untuk berakal juga. Jadi mimpi Nabi-Nabi ni wahyu, mimpi yang soleh juga, satu juzuk, satu bahagian daripada nubuwah kenabian. Jadi bila sebut tentang mimpi Nabi, confirm wahyu. Macam Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia, wahyu. Nabi SAW mimpi apa dia?
dia akan masuk Mekah pada tahun depan untuk menunaikan umrah. Orang Quraisy, kafir Quraisy beri visa pada 3 hari untuk orang Islam. Nabi lihat dalam mimpi, itu wahyu, benda itu pasti berlaku. Untuk orang soleh kita tak boleh kata wahyu, tapi dia adalah juz'un minan nubuwah, satu cabangan, cebisan daripada kenabian. Kita kata dia adalah mimpi yang baik, adalah cebisan daripada nubuwah kenabian, tapi bukan wahyu. Bila mimpi yang baik, mimpi perkara yang ghaib, mimpi dia nampak perkara yang baik, wa ta'awwalaha alimun salihun, cerita kepada orang yang baik juga. Mimpi yang baik cerita kepada orang yang boleh takwil mimpi, orang yang baik. Jangan cerita kepada orang tak baik, dia akan takwil benda-benda yang bukan-bukan, benda yang tak baik. 11 bintang ini bermaksud adik-beradik Nabi Yusuf, 11 orang. Kemudian yang disebut sebagai matahari dan bulan itu adalah ibu dan ayah Nabi Yusuf. Mereka semua datang kepada Nabi Yusuf. Asalnya mereka terpisah. 11 orang ini dengan 2 ibu dan ayah dia terpisah daripada Nabi Yusuf. Ya, itulah pendapat satu jamaah di kalangan ulama-ulama tafsir yang menyatakan 11 bintang adalah 11 orang adik-beradik, matahari dan juga bulan adalah ibu dan ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia sebutkan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min Yahud, telah datang kepada Nabi seorang lelaki bangsa Yahudi. Dikatakan nama dia adalah Bustanah Al-Yahudi. Orang Yahudi ni kata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil kawakib, beritahu kepada aku bintang-bintang yang Nabi Yusuf lihat. Bintang-bintang tersebut semua sujud kepada Nabi Yusuf, sebutkan ke semua nama-nama bintang ini. Yahudi tu kata. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan, Nabi terdiam sejenak. Macam mana nak sebelah bintang tu nama dia apa, Nabi tak tahu. Nabi terdiam sejenak. Falam yujibuhu bi syai'in, Nabi tak jawab apa-apa pun, tak jawab sepatah pun. Wa nazala alaihi Jibril alaihi salatu wassalam fa akhbarahu bi asma'iha, turun Jibril beritahu kepada Nabi nama-nama 11 bintang tersebut. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih, kemudian Nabi dalam hantar satu utusan, panggil balik lelaki Yahudi tadi, datang jumpa aku. Kemudian Nabi kata, hal anta mu'min idza akhbartuka bi asma'iha, adakah kamu nak menjadi orang beriman apabila aku sebutkan nama-nama 11 bintang tersebut? Maka Yahudi tadi kata ya. Maka Nabi sebut satu persatu nama 11 bintang tadi, sehinggalah Yahudi tadi kata, wallahi innaha la asma'uha, iya betul, demi Allah itulah nama bintang-bintang tersebut. Ini berlaku seperti mana kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bila nampak saja Nabi sampai ke Madinah, dia jumpa, dia tengok je muka Nabi, dia tahu ini adalah benar-benar Nabi. Dan dia tanyakan 3 soalan kepada Nabi. 3 soalan kepada Nabi, Nabi jawab semua ketiga-tiga soalan tadi. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW, iaitu benar, kerana tak siapa yang tahu 3 jawapan 3 ini melainkan Nabi saja yang tahu, iaitu apakah makanan ahli syurga. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Hati ikan. Kemudian apakah bagaimanakah anak yang lahir ini, dia serupa dengan muka ayah dan ibu dia? Macam mana kita nak tahu anak ni serupa dengan muka ayah ke muka ibu? Maka Nabi jawab, siapa yang mendahului, yang keluar air mani yang terlebih dahulu, maka muka akan menyerupai dengan dia. Kemudian jawapan yang ketiga, saya lupa, dalam Sahih Bukhari sama ada api ataupun binatang. Tak salah saya api yang besar yang akan mengumpulkan penduduk dunia ini. Ini semua berlaku pada hari kiamat lah, api yang masuk api tersebut sebelum hari kiamat nanti, tanda-tanda kiamat. Kemudian tujuan Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam bagi tahu pada ayat yang ketiga tadi, ya bunai, pada ayat yang keempat atau kelima tadi, ya bunai la taqsus, jangan kamu cerita kisah ini kepada adik-beradik kamu,
untuk memuliakan Nabi Yusuf dan juga untuk mengelakkan daripada rancangan jahat adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddis bihi." Apabila salah seorang di kalangan kamu lihat dalam mimpi dia satu benda yang baik, mimpi yang baik, maka ceritakan kepada orang mimpi yang baik tersebut. Wa idza ra'a ma yakrah, bila mana dia lihat dalam mimpi dia mimpi yang tak baik, falyatahawwal ila janbihi al-akhar, maka pindah tidur tempat lain. Kita tidur satu bilik, tiba-tiba mimpi benda bukan-bukan, alih nak tidur bilik lain boleh ataupun tidur tempat lain. Daripada tidur atas katil, tidur bawah katil. Kalau tidur bawah katil, tidur tepi katil, naik atas katil, ubah tempat. Wala yuhaddis biha ahadan. Ini perkara yang penting. Perkara yang kedua, Nabi kata wal yatanaffal wal yatful an yasari. Dan perkara yang kedua, buat isyarat ludah sebelah kiri bila mimpi yang tak baik sebanyak 3 kali. Isyarat ludah 3 kali. Wal yasta'iz billah min syarriha. Perkara yang ketiga, minta berlindung dengan Allah daripada keburukan kejahatan mimpi tadi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian perkara yang keempat, wala yuhaddis biha ahadan. Jangan kamu cerita mimpi yang buruk tadi kepada seseorang. Jangan cerita mimpi buruk. Mimpi baik Nabi suruh cerita, mimpi jahat jangan cerita. Fa innaha lan tadurruhu. Bila kamu buat 4 perkara ini, maka mimpi buruk tidak akan menjadi kenyataan, tidak akan dapat memudaratkan kamu. Kemudian kita lihat ta'birur ru'ya, al-ikhbar bima ta'ul ilaih fil wujud. Ta'bir ru'ya ni adalah mentakwil mimpi, ta'bir mimpi. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Yusuf ta'wil, iaitu Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia untuk mentakwil mimpi. Sebab itu dalam surah Yusuf ada disebutkan, hadza ta'wilu ru'ya ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ayat ni kita akan bincangkan pada ayat yang ke-100 dalam surah Yusuf. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaik, pada ayat yang ke-7 tadi, pada ayat yang ke-berapa, ayat yang wa yutim, pada ayat yang ke-6 tadi, iaitu Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat kepada kamu, iaitu nikmat kenabian. Kama atammaha 'ala abawaik, seperti mana nikmat tersebut diberikan kepada ayah-ayah kamu, iaitu Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, semuanya mendapat pangkat yang sama, iaitu kenabian. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada disebutkan hadis, jangan ceritakan mimpi yang buruk kepada seseorang ini, iaitu ar-ru'ya mu'allaqatun birijlin ta'irin, iaitu mimpi ini akan digantungkan di kaki burung, malam yuhaddis biha sahibaha, selagi mana tidak tuan dia tak menceritakan mimpi buruk tadi. Fa iza haddatsa biha waqa'at, bila mana tuan mimpi tadi dia cerita mimpi dia yang buruk, maka waqa'at, berlakulah. Fala tuhaddisu biha illa aqilan aw muhibban aw nasihan. Jangan kamu cerita mimpi buruk melainkan aqilan aw muhibban aw nasihan, untuk minta nasihat tu bolehlah, untuk minta nasihat ataupun kepada orang yang betul-betul kamu percayai yang boleh takwil mimpi kamu. Tapi yang terbaik jangan cerita kepada orang. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, sembunyikan mimpi kamu, jangan bagi tahu kepada orang. Dalam riwayat hadis dinyatakan ista'inu ala injahil hawaij bil kitman, sembunyikan kejayaan hajat-hajat kamu dengan bil kitman, minta pertolongan kejayaan hajat kamu dengan menyembunyikan perkara tersebut. Jangan kita megah sangat apa yang kita dapat.
fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kerana setiap orang yang mempunyai nikmat itu akan didengki. Tuan-tuan dapat kereta baru, dapat rumah baru, dapat isteri baru, dapat apa pun yang baru, maka perkara tersebut setiap nikmat yang kita dapat mahsud, ada orang yang dengki. Maka Nabi bagi tahu, ista'inu, mintalah pertolongan di atas kejayaan yang kamu perolehi ini. Minta tolong dengan cara bagaimana? Bil kitman, sembunyikan perkara tersebut. Nah, jangan bermegah apa yang kita dapat. Kesimpulan dia adalah al-qaulus innal qaula sahih fi tafsir ni'mah ala Yusuf wa ghairihi yan nubuwah. Pendapat yang sahih dalam ayat yang ke-6 menyebut wa yutimmu ni'matah, iaitu disempurnakan nikmat kepada kamu, iaitu nikmat adalah kenabian. Itu pendapat yang sahih. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-7 sehingga ayat ke-10 pada minggu yang akan datang insyaAllah, iaitu kesepakatan adik-beradik Nabi Yusuf dalam mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi, iaitu bermula sabotaj mereka terhadap Nabi Yusuf. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.